Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan petang ini, Kerajaan Sarawak tingkatkan perbelanjaan mengurus dan pembangunan kepada RM12.36 bilion bagi Belanjawan 2024. Perinciannya langsung bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Persidangan hari pertama mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 di Dewan Undangan Negeri bermula hari ini. Kerajaan Sarawak dalam Belanjawan 2024 meningkatkan perbelanjaan mengurus dan pembangunan daripada RM11.5 bilion pada 2023 kepada RM12.36 bilion pada 2024. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, belanjawan bertemakan pembangunan untuk semua bersama membina Sarawak yang sejahtera, mampan dan bersatu itu akan terus menjadi bajet pengembangan untuk meningkatkan perbelanjaan kerajaan yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Belanjawan itu juga mengimbangi cabaran yang dihadapi ketika ini selain mewujudkan lebih banyak peluang untuk rakyat Sarawak. Ia juga untuk asas ekonomi yang lebih kukuh dan berdaya tahan pada masa sama memastikan kemampanan fiskal jangka panjang. Belanjawan itu juga akan membantu kos sara hidup di beberapa kawasan untuk mengurangkan beban kewangan kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana, membuat pelaburan bersasar dan melaksanakan program penting untuk manfaat rakyat. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian semasa membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2024-2023 pada persidangan hari pertama Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 di Kuching. Baik saudara, ekonomi Sarawak dijangka terus berkembang walaupun menghadapi persekitaran global yang mencabar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kerajaan negeri menjangkakan ekonomi Sarawak akan berkembang antara 4.0% dan 5.0% pada 2023 disokong oleh permintaan dalam negeri. Ujarnya berdasarkan ramalan ekonomi negara pada angka sama yang dipacu pertumbuhan merentas semua sektor dan prospek perdagangan global bertambah baik selain pelaksanaan pembaharuan ekonomi madani yang akan datang. Katanya sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan dengan peningkatan dalam perdagangan borong dan runcit, restoran, penginapan, industri pengangkutan dan penyimpanan. Ekonomi Sarawak berdaya tahan dan inisiatif kerajaan negeri membawa acara antarabangsa di Sarawak juga telah menggalakkan lebih ramai ketibaan pelawat meningkat 2 kali ganda daripada 2.45 juta dari Januari hingga September tahun lepas kepada 5.12 juta pada 2023. Perkembangan ini turut disokong perbelanjaan pelawat dan pengguna yang lebih tinggi dengan ramalan unjuran pertumbuhan 9.0% pada 2023. Pertumbuhan dalam sektor pembuatan dijangka sederhana kepada 3.3% pada 2023 manakala pengeluaran LNG merosot pada separuh pertama 2023 berikutan gangguan bekalan gas suapan, penutupan tidak dirancang dan permintaan luar yang lembab. Keadaan ini dijangka bertambah baik pada separuh kedua 2023 dengan bekalan gas suapan datang dari padang pegaga. Pembuatan produk kayu mengalami kelembapan separuh pertama 2023 berikutan permintaan pasaran antarabangsa lemah dengan sektor pelombongan dijangka menguncup sebanyak 0.1% pada 2023. Dalam menyampaikan ucapan kementeriannya di persidangan DUN hari ini, Premier Sarawak memaklumkan pengeluaran minyak mentah perlahan pada suku kedua 2023 dan pada masa sama pengeluaran gas asli juga merosot disebabkan penutupan loji tidak dirancang. Sementara itu, Belanjawan Sarawak 2024 dijangka menjana lebihan RM386 juta dengan unjuran hasil RM12,749 juta dan jumlah perbelanjaan biasa berjumlah RM12,363 juta. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Belanjawan 2024 berjumlah RM13.601 juta merupakan belanjawan terbesar yang pernah diumumkan oleh kerajaan negeri setakat ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu memaklumkan ini membuktikan prestasi pengurusan kewangan yang baik. Belanjawan 2024 akan digunakan untuk memperkembangkan pelaburan khususnya dalam infrastruktur dan mensejahterakan rakyat.
Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Jepa Iskandar Turki mengangkat sumpah jawatan pada persidangan hari pertama mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-19 di Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching pada hari ini. Majlis angkat sumpah dan menandatangani surat sumpah taat setia diadakan di hadapan Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Ahli Dewan Undangan Negeri yang lain. Iskandar merupakan bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan Cawangan Sarawak menewaskan calon Parti Bumi Kenyalang PBK Stephen Joseph Sumbang dan calon Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi Cheng Lie Ping dengan majoriti 8,784 undi pada pilihan raya kecil Jepa 4 November lalu. PRK itu diadakan susulan kematian penyandangnya untuk hampir 6 penggal iaitu Allahyarham Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu. Dalam pada itu, persidangan hari pertama mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-19 di Dewan Undangan Negeri hari ini telah dimulakan dengan pemasyuran oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia dalam pemasyurannya mengucapkan tahniah kepada Adun Jepa Iskandar Turki atas kemenangan beliau dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepa yang lalu. Beliau juga menzahirkan tahniah atas penganugerahan pingat kepada Timbalan Premier, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri yang menerima pingat dan darjah kebesaran negeri bersempena hari jadi ke-87 yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada Oktober lalu. Antaranya Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim yang dianugerahkan darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Datuk Amar Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Amar. Beliau juga memaklumkan persidangan akan berlangsung selama 8 hari kecuali pada hujung minggu. Sarawak akan menubuhkan tabung amanah perumahan kos rendah bagi memudahkan proses pembinaan rumah kos rendah yang berkualiti. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, dana tersebut akan diperoleh menerusi pembayaran langsung oleh pemaju perumahan swasta berbanding syarat pembinaan secara fizikal 10% dari nilai keseluruhan projek. Jelasnya, cadangan terbaru itu akan dibentangkan kepada Kabinet Negeri ini melibatkan dana 30% dari nilai keseluruhan projek swasta bagi membolehkan projek fizikal tersebut dibina oleh kerajaan. Sebelum ini katanya syarat 10% perumahan kos rendah dalam pembinaan perumahan bercampur oleh pihak swasta berdepan beberapa isu termasuk kecacatan pembinaan. Premier Sarawak mendedahkan demikian pada Majlis Makan Malam Jubli Emas Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC di Kuching malam tadi. Ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri sejak 1972, HDC telah membina sejumlah 40,000 unit merangkumi rancangan penempatan semula RPS, rancangan perumahan rakyat RPR dan rumah mampu milik RMR. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.